Ini adalah soalan kuantitatif 2. Diberi fungsi penawaran prima X adalah QS sama dengan 170 tambah 3.5 P. So, yang ini sebenarnya adalah fungsi penawaran. Di mana fungsi penawaran itu kita kata QS sama dengan A tambah BP kan? So, anda boleh nampak B ini sebenarnya dia adalah merujuk kepada keturunan dia. Depan itu positif. So, positif itu sebenarnya dia menunjukkan bahawa wujudnya hubungan positif antara harga dengan kuantiti yang ditawarkan. Okey, dengan QS ialah kuantiti ditawar dan P ialah tingkat harga. Okey, so sekarang kita cuba tengok jadual yang telah disediakan ini. Ada harga kurungan RM, kuantiti ditawar unit. So yang ini ya harga P, price. Kuantiti ditawar, quantity of supply. Okey, so ini yang dia minta kita cari. A, lengkapkan jadual di atas. Okey, so untuk soalan A ini nak lengkapkan jadual, okey, kita akan gantikan okey harga kosong ini ke dalam fungsi penawaran. Okey, dan pelajar sekurang-kurangnya kena tunjuk satu pengiraan. Okey, macam mana tunjuk? Okey, contoh Okey, katakan salin semula fungsi penawaran itu QS sama dengan 170 tambah 3.5 P. P itu kita terus gantikan dengan kosong. Macam ini. Okey, seterusnya 170 tambah kosong and then your answer will be 170 unit. Pastikan anda ada tulis unit dekat sini. Okey, dan pengiraan ini anda hanya perlu tunjuk satu kali saja. Okey, jadi sekarang madam akan terus tulis jawapan dia ya, 170. Jadi sekarang saya akan minta pelajar bagi saya jawapan yang seterusnya. 205. 205, okey. Lagi? 240. Okey, lagi? 275. Okay, and the last one? 310. Okey, inilah jawapan dia. So bermaksud yang lain itu kita hanya terus tekan kalkulator lepas itu terus masukkan ke dalam jadual. Pengiraan ini hanya perlu tunjuk satu kali saja, ingat. Okey, so selesailah jawab untuk soalan A. Lengkapkan jadual berikut. Okey, good. Kita sambung dengan soalan B. Andaikan fungsi penawaran bagi firma Y adalah QS sama dengan 237 tambah 4P. Okey, macam tadi. Fungsi penawaran QS sama dengan A tambah BP. Double check. Betul, P depan sini tanpa punya hubungan positif antara harga dengan kuantiti ditawar. Bentukkan fungsi penawaran pasaran. Okey, so sekarang anda cuba tengok soalan dia nak pasaran punya. So, yang kita ada firma Y. Tadi punya firma X. So, bermaksud dalam pasaran ini, dia andaikan hanya mempunyai dua firma saja. Firma Y dengan firma X. Jadi, kalau kita nak tunjuk pengiraan dia, pastikan setiap kali kita kena ada rumus. Sambung, QS pasaran sama dengan ada dua firma kan? Jadi, kita pun tulis QS. Tadi yang ini adalah firma X kan? Jadi pelajar boleh tulis QSX. Okey? Tambah ada dua firma. Sebuah firma lagi, firma Y. Jadi QSY. Okey? So pastikan anda ada sediakan rumus ini. Saya ulang. QS pasaran sama dengan QSX tambah QSY. So sekarang dengan adanya rumus ini, kita terus tunjukkan pengiraan dia di mana pelajar sepatutnya masukkan fungsi penawaran tersebut. Okey, kita cuba tengok. QSX 170 tambah 3.5P. So kita terus masukkan. Okey, buat kurungan. Tambah lagi QSY. QSY yang ini. 237 tambah 4P. Buat kurungan. Inilah cara yang kita nak tunjukkan. Okey, so apakah jawapan yang anda dapat? 407. Tambah berapa P?
7.5P. Okey, 7.5P. Thank you. Sebab sekarang soalan ini, dia bukan minta anda cari berapa unit, tak ada pun. Dia minta anda bentukkan fungsi penawaran. Jadi pastikan anda dapat jawapan anda QS sama dengan A tambah PP. Inilah A, inilah B. Okey, so itulah dia. Okey, sekarang kita akan sambung dengan soalan yang seterusnya. Soalan C. Berdasarkan jadual pada 2A. So, jadual 2A itu bermaksud dia tengah tanya yang ini. Jadual 2A. Berkaitan dengan yang ini. Dia nak apa? Baca soalan dia. Lengkapkan kuantiti ditawar. Lengkapkan kuantiti ditawar. So, QS. Bagi firma Y, so dia nak kita cari QS Y. Dan kuantiti ditawar pasaran. So, maksudnya kita nak QS pasaran pada setiap tingkat harga. Kita cuba tengok semula dalam jadual itu, ada harga dari 0 hingga 40 kan? Okey, macam tadi. Yang ini QS ini, yang asal punya ini adalah QSX. So, bermaksud kita nanti akan sediakan satu jadual yang baru, bukan saja ada QSX. Kita kena ada QSY, tambah lagi satu QS pasaran. So kita kena buat jadual yang sekurang-kurangnya ada 4 kolom ini. Okey, jadi sekarang madam akan tunjukkan jadual tersebut. Okey, so yang pertama itu pastikan ada harga dulu. Okey, kemudian diikuti dengan QSX, adanya QSY. Okey, follow by QS pasaran. So masa anda sediakan jadual itu, jangan lupa buat kurungan PRM. Yang ini semua kita akan tulis unit. Okey, unit dan ini pun sama, unit. Okey, buat jadual kan? Inilah cara kita nak buat jadual. So, harga dia tu dari berapa ke berapa? 0 hingga 40. So, kita pun tulis 0, 10, 20, 30, 40. QSS ini salin balik saja daripada jawapan A itu. Okey, inilah apa yang kita sudah bincang tadi. Dan sekarang bagi soalan C ini, yang dia fokuskan, dia nak ini. Dia nak jawapan ini. Macam mana kita boleh dapat QSY? Okey, so pastikan kita tunjuk sekurang-kurangnya satu pengiraan. Kita gantikan P sama dengan sifar pada QS kita. Cuba tengok QSY kita. 237 tambah 4P. Okey, so pun tulis 237 tambah 4P. P itu kita gantikan 0. Okey, lepas itu jawapan kita terus jadi 237 unit pada tingkat harga 0 untuk QSY. Okey, sekarang madam nak tanya berkaitan dengan tingkat harga yang lain pula, berapakah jawapan yang anda dapat? 277, Okey. 317, 357 dengan 397. Okay, good. Semua jawapan dia sudah tepat. Pengiraan ini hanya perlu tunjuk satu kali sahaja. So, anda kalau katakan tak ada ruang, anda boleh masukkan ke dalam jadual ini. Kalau tak nak, anda nak tunjuk di luar jadual pun boleh. Macam tadi. Yang ini kan madam tunjuk di luar jadual kan. Anda boleh tunjuk satu pengiraan yang sedemikian. Okay. So, sekarang kita akan terus sambung dengan QS pasaran. So, cari fungsi pasaran dulu. Fungsi penawaran bagi pasaran dekat mana? Tadi anda sudah cari yang ini. 407 tambah 7.5P. So, anda pun tunjukkan. 407 tambah 7.5P. P itu sekarang harga dia 0. Kita gantikan 0. So, lastly, jawapan kamu pada tingkat harga 0, QS pasaran 407. Bagi tahu madam jawapan yang lain. Okey, bagi tingkat harga yang seterusnya. 482, 557, Sambung? 632, 707. Okay, thank you.
Yes, anda boleh dapatkan QS pasaran ini ya dengan gantikan nilai P ke dalam fungsi ini kan. Sebenarnya selain daripada cara ini, kita adanya satu cara lagi. Kan tadi Madam bagi tahu bahawa QS pasaran sama dengan QSX tambah QSY kan. Kita sebenarnya boleh guna semula rumus ini untuk tunjukkan jawapannya. Misalnya, anda cuba tengok So sekarang, Madam cuba tunjukkan QS pasaran sama dengan QSX tambah QSY kan. So katakan sekarang kita nak cari pada tingkat harga kosong. QSX kita yang ini 170 tambah QSY 237. So berdasarkan yang ini, sila beritahu Madam berapakah jawapan yang anda dapat? 407. 407 unit. So bermaksud sebenarnya anda cuba tengok jawapan ini dengan ini. Ya, dia akan jadi sama. Which means dekat sini nak cari QS pasaran itu kita ada dua cara. Sama ada nak guna yang tadi yang Madam tunjukkan, kita guna fungsi penawaran pasaran ini ataupun anda guna cara ini terus tambahkan dua nilai yang wujud pada QSX dengan QSY pun boleh sahaja. So ada dua kaedah untuk jawapan C ini. Sekarang kita sambung dengan soalan yang terakhir untuk soalan kuantitatif. D. Laka kilok penawaran bagi firma X, Y dan pasaran. Kita kena laka tiga raja. So seperti biasa kita akan sediakan paksi XY dulu. So yang ini untuk firma X. Yang ini pula untuk firma Y. Yang ini pula untuk pasaran. Apa yang Madam nak tekankan dekat sini, pelajar kena ingat apabila dia minta anda lakar raja bagi firma XY pasaran kan yang merangkumi pasaran itu, sila pastikan bahawa raja yang disediakan adalah pada baris yang sama. Pada baris yang sama, jangan pula anda bagi alasan kata Madam tak cukup ruang saya tulis, saya buat lagi satu dekat bawah. Tak boleh, mesti pada baris yang sama. So yang ini kita labelkan P. Ini asalan. So bahagian sini anda boleh labelkan Q ataupun QS. Kalau sesiapa yang terlabel QD, salah terus. Saya ulang. Ada Q ataupun QS sahaja. Yang lain pun sama. Lengkapkan paksi kita dulu sebelum kita teruskan. Kalau anda nak spesifik, anda cuba tengok semula. Kan tadi kita ada tulis RM unit kan? So anda boleh buat kurungan lah. RM, unit. Supaya jadikan dia lebih lengkap lagi. So sekarang kita cuba tengok. Ada firma X, Y dengan pasaran kan? Sebelum kita terus laka kilo itu, labelkan dulu. So yang kilo ini adalah untuk firma X. Yang ini pula untuk firma Y. Yang ini pasaran. So, pastikan bahawa anda labelkan raja anda sedemikian. Kemudian barulah kita nak laka kilok penawaran. Memandangkan fungsi penawaran menunjukkan bahawa QS sama dengan A tambah PP. Menunjukkan sini adalah hubungan positif. Dan seperti apa yang Madam beritahu, wujudnya hubungan positif ataupun langsung antara harga dengan kuantiti ditawarkan. Jadi, apakah bentuk bagi kelok penawaran? Mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Very good. So, kita terus boleh buat kelok itu adalah mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Biasanya memang kita buat kelok mencerun ke atas. Kita terus buat macam ini kan? Tetapi kalau katakan soalan esei, okey lagi. Tetapi yang ini adalah soalan kuantitatif, kita kena double confirm dengan data yang disediakan. Boleh ke kita buat macam ini? So anda cuba tengok pada tingkat harga kosong, QS kita, ini firma X kan, QS kita 170 unit. So kalau saya panjangkan kilo ini, cuba tengok. So point ini, dia bukan tunjuk bahawa pada tingkat harga kosong, harga dekat sini ada value. So bermaksud bentuk kilo kita sebenarnya bukan sedemikian. So kita padam yang ini.
Cari apa? Sebab dia kata kosong 170 unit kan. So agak-agak kosong kuantiti. Sebab anda boleh nampak QSX 170. Q 170. So kita pun fokus Q 170. Agak-agaknya dekat sini lah. Okey, katakan dekat sini. So kita terus buat dia mula daripada point ini. Inilah cara kita nak buat raja kalau katakan ada data yang disediakan melalui jadual. So jangan lupa lipakan S. Okey, dan ini prima X kan? So anda boleh tulis S X kecil. So merujukkan kilog penawaran bagi prima X. Okey, ataupun anda tulis satu kali pun sudah memadai dah. Seterusnya, masukkan sikit dekat sini ada 5 value kan, banyak sangat. Kita pilih mana-mana 2. So katakan sekarang meta fokus yang harga 10. So apabila harga 10, kuantiti ditawar dia 205. So I pun tunjukkan harga 10. So agak-agak harga 10 dekat sini, buat dotted line. Okey, turun bawah. So tadi sudah kata masa itu adalah 205. So tulis 205 dekat sini. Okey, kalau anda rajin anda nak labelkan semua pun boleh. Kalau tak sempat, sekurang-kurangnya tunjuk 2. So kalau katakan lagi satu, saya fokus pada tingkat harga 30. Kuantiti ditawar dia 275. So saya tunjukkan tingkat harga 30. So agak-agak dekat sini. Okey, sentuh SS, turun bawah. Yang ini berapa? 275. So double check, 30, 275. 30, 275. Okey, good. Itulah cara dia. Okey, so sekarang dengan cara yang sama, kita apply untuk QSY juga. So cuba tengok pada tingkat harga kosong, QSY kita adalah sebanyak 237. Kuantiti ya, 237. So ini prima Y, so kuantiti dekat sini. Jadi ini 100 lebih kan, so 200 lebih macam inilah. Juga sama, kilog penawarannya mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Pun sama kita labelkan. Okay, S, Y, S, Y. Okay, so tadi kita fokus tingkat harga 10 kan. So sekarang pun sama, ada panjangkan total line ini. Okay, so sini 10 juga. Okay, buat total line sehingga sentuh fungsi penawaran turun ke bawah. Okay, ini berapa? Cuba tengok. 277. So kita pun masukkan sini. 277. Okay, pada tingkat harga 30. So sini 30. Saya nak fokus 30 juga. Okay, sentuh SY kan? Turun bawah. Okay, berapa pada tingkat harga 30? 357. Okay, so kita pun tulis sinilah 357. Inilah cara kita nak buat. Okay, and lastly, follow by pasaran. Pasaran pula cuba tengok pada tingkat harga kosong. So sini adalah 407. 407 agak-agaknya sini kot. So fungsi penawaran kita, okay, terus buat. Okay, mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Okay, labelkan S. Pasaran P. S, P. Juga sama, tadi anda kaji harga 10 kan? So sekarang kita pun kaji 10. Buat dotted line, panjangkan. Okay, sentuh sini SP, turun ke bawah. Okay, berapa? Okay. So, yang ini adalah harga 10 kan? So tadi Madam telah beritahu QS pasaran sama dengan QSX tanpa QSY kan? So sekarang pada harga 10, QSX kita 205. QSY kita 277. So sekarang anda guna 205 tambah dengan 277. So tengok berapa yang anda dapat. 482. 482. So kalau katakan sekarang saya nak check betul ke jawapan yang Isrin bagi itu. Okey, anda boleh tengok pada tingkat harga 10. Ya, betul 482. So itulah cara kita nak sediakan lakaran raja kita. 482 dekat sini. So nanti untuk tingkat harga 30 sebenarnya sama sahaja. Okey, you buat total line, you panjangkan. Okey, turun bawah. Okey, berapa? Guna 275 tambah 357. So anda akan dapat 632.
So sinilah 632. So itulah cara kita nak sediakan kelok penawaran dia. Okey, cuba Madam nak simpulkan sikit. So memang lakaran raja kita tak payah guna kertas graf, kita terus lakar pada kertas kajang sahaja. Okey. Jadi masa anda lakar itu, sila cek semula, semak semula kelok penawaran pasaran ini bentuk dia adalah lebih lantai berbanding dengan yang Prima punya. Okey, lantai bermaksud macam inilah dia lebih lantai. Ini macam curang. Okey, so maksudnya dia adalah lebih lantai. Kenapa? Sebab anda cuba tengok, so sini 205 kan? Gap dia sini. 277 gap dia sini. So sekarang 400 lebih mestilah lebih jauh lah dia punya gap from here to here. So dia akan jadi lebih lantai banding dengan yang ini. Macam sekarang tingkat harga 30, sini 275 kan? Sini beza dia 300 lebih, 357. So, sudah jadi beza dia dekat sini from here to here 600 lebih. So, dia akan jadi lebih ke belakang sikit lah ataupun saya kata. Okay? Okay, so kalau katakan anda dapat sediakan raja sedemikian, anda memang dapat skor markah yang penuh. Okay? Dengan demikian, kita telah selesai bincang soalan kuantitatif 2. Okay?